Travelog merupakan catatan pengembaraan oleh seorang pengembara. Ia boleh jadi pengembaraan ke sebuah negara, ke sebuah benua ataupun perjalanan mengelilingi dunia. Dan hari ini saya nak berkongsi dengan anda sebuah masterpiece travelog. Antara travelog yang terawal berada di alam Nusantara Melayu. Dan bukan awal sebarang awal, bukan awal tahun 90-an, tetapi awal tahun 1954 to be exact. Saya akan kongsikan buku tersebut dengan anda selepas visual ini. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca. Bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Dalam episod kali ini, seperti yang telah saya janjikan, saya akan mengupas dan berkongsi sebuah travelog yang telah lama wujud, tahun 1954 to be exact, dan ia merupakan antara satu masterpiece travelog di alam Nusantara yang pertama. Dan penulisnya pun bukan calang-calang orang. Ia juga merupakan sastrawan tersohor di zaman itu. Tanpa membuang masa lagi, terus saya kongsikan dengan anda, buku yang saya maksudkan adalah 4 Bulan di Amerika, tulisan Hamka. Pertamanya, ini merupakan catatan perjalanan Hamka selama 4 bulan di Amerika pada tahun 1952. Walaupun perjalanan itu terjadi pada tahun 1952, Hamka hanya habis menulis pada tahun 1954. Untuk travelog 4 bulan di Amerika ni, dia ada dalam 2 jilid. Jilid pertama dan jilid kedua. Jilid pertama menceritakan mengenai kronologi perjalanannya, tempat yang dilawati, dan jilid kedua pula merupakan penceritaan mengenai observation ataupun pandangan Hamka kepada kehidupan rakyat Amerika pada ketika itu. Nama penuh Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amirullah. Hamka merupakan seorang sastrawan dan juga agamawan yang terkenal di seluruh alam Nusantara. Beliau merupakan seorang warga Indonesia, tetapi banyak berjasa juga di Malaysia sehingga terkenal. Walaupun Hamka adalah seorang warga Indonesia, namun jasanya terkenal sehingga ke Malaysia. Beliau seringkali dijemput untuk berdakwah ke Malaysia. Jadi beliau bukan satu nama yang asing. Saya harus berlaku jujur. Saya pernah dengar nama Hamka ni beberapa kali, dah lama. Tetapi saya tidak tergerak untuk membaca buku beliau lagi. Sebab pada pandangan saya, beliau adalah seorang penulis daripada Indonesia. Buku-buku beliau mungkin sukar didapati dalam bahasa Malaysia. Jadi saya agak skeptikal untuk membaca buku dalam bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia, jika kita bertutur, berkomunikasi dengan orang Indonesia, dialek Indonesia, kita boleh faham macam kita faham logat Kelantan, tak ada masalah. Tetapi pengalaman saya contohnya menonton movie pertama, filem Indonesia pertama yang saya tonton adalah Ada Apa Dengan Cinta. Saya ingat saya, bahasa Indonesia aku boleh faham. Tapi bila saya tengok, wow, memang saya kena tengok subtitle. Walaupun itu adalah movie Indonesia. Sebab dia agak complicated. Dia tak semudah itu untuk memahami bahasanya. Jadi saya risau. Dan saya pun tak bercadang, tak excited sangat nak beli buku Hamka. Memang kalau kita sebut penulis-penulis Indonesia yang kita panggil yang level-level sastrawan negara, kalau yang baru ada tapi saya tak baca juga. Antara sebab yang menjadi blockage dia adalah sebab saya rasa saya takut saya tak faham bahasanya. Saya mungkin boleh faham konteks dia, tapi saya mungkin tak dapat menikmati lenggok dan kecantikan bahasanya sebab dia complicated. Jadi saya agak reluctant. Namun setelah menonton filem Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, saya rasa macam wow. Mungkin apalah, biasanya orang baca novel dulu baru tonton video dan appreciate kan. Tapi saya rasa saya perlu jujur, saya tonton filem Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan saya sangat-sangat suka jalan ceritanya. Sebab 10 tahun dahulu Hamka telah menunjukkan, dia telah menceritakan betapa dalam percintaan ni sebenarnya bukan semestinya orang lelaki je jahat. Orang perempuan pun jahat juga. Tapi selalu orang tak nampak. Orang selalu salahkan lelaki. Tapi kadang-kadang kekejaman dilakukan oleh perempuan lebih kejam daripada apa yang lelaki boleh lakukan terhadap perempuan dalam percintaan. Okey, tetapi itu yang buat saya macam wow, genius betul. Macam mana seorang ulama yang tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an boleh terfikir jalan cerita yang macam ni. Jalan cerita yang saya cakap mungkin sophisticated. Sebab ni macam orang zaman dulu anggap macam orang wanita kan macam menurut kata dia bukan playgirl, bukannya orang yang
memandang harta, dia ikut je apa keluarga cakap. Jadi bila ada cerita-cerita macam tu, jadi macam wah, memang orang ni, pengkarya ni, karyawan ni yang menghasilkan jalan cerita ni adalah seorang yang visionary. Jadi saya pun memang mak lah, saya nak baca buku Hamka nanti. Sehinggalah saya macam ternampak juga, bila saya scroll Facebook ke something macam tu, saya nampak 4 bulan di Amerika. Saya pun pelik, Hamka ni kalau dia cakap 4 bulan di Arab Saudi, saya tak terkejut. Sebab biasalah, ulama'. Sebab Hamka selain dia merupakan seorang sastrawan, beliau juga merupakan seorang ulama'. Jadi saya macam 4 bulan di Amerika, ada ke buku ni? Saya tengok, saya research, ada apa? Tapi saya still tak beli lagi sebab apa dia nak kata? Apa yang beliau nak kata? Sehinggalah saya nampak sekali lagi baru-baru ni iklan di Facebook, Mobile Book Cafe, dia telah membuat clearance sale. Jadi ada di antara buku yang dalam list dijual clearance-nya beberapa buah buku sastrawan negara, termasuklah buku Hamka. Jadi saya pun beli beberapa buah buku sastrawan negara tu, dan di samping tu sebab nak maksimumkan cost shipping, saya dapatkan juga buku ini 4 bulan di Amerika. Tapi saya beli hanya jilid pertama. Straight to this book. Buku ni saya beli, saya rasa tak salah saya, pada harga RM20. Harga asalnya saya tak pasti berapa. Ia adalah setebal 192 muka surat, terbitan oleh Jejak Tarbiyah Resources. Ini kira adalah tulisan dalam bahasa Indonesia. Jangan risau seperti saya yang risau tu. Sebab bahasa Indonesia dalam buku ini, bahasa Indonesia yang orang Malaysia boleh fahami dengan mudah tanpa sebarang masalah. Sebab saya rasa mungkin disebabkan oleh dua perkara. Pertama, Hamka memang buku-bukunya banyak dipasarkan juga di Malaysia ketika beliau hidup. Jadi audien beliau ada di Malaysia juga. Jadi saya rasa laras bahasa yang beliau gunakan tu laras bahasa yang common untuk orang Malaysia boleh faham. Jadi dia tak spesifik sangat kepada Indonesia. Ada juga term-term yang sangat Indonesia, tetapi kalau yang term-term begitu dia letak dalam kurungan apa maksud dalam bahasa Malaysia. Yang menariknya sebab Hamka juga ada, dia bagi dia punya macam quote lah. Dia quote dalam ni, dia cakap macam bahasa Inggeris juga. Bahasa Inggeris yang original tu daripada Shakespeare. Kemudian Scottish ada dia punya logat, laras bahasa lain. Kemudian England laras bahasa lain. Dekat tempat selatan England laras bahasa lain. Di Malaysia dia cakap waktu mula-mula dulu kita punya bahasa sama. Bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Melayu Indonesia. Kemudian setelah zaman penjajahan, baru benda tu ada perpecahan. Kalau bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia akan jadi bahasa Malaysia. Sebelum tu kita menggunakan satu lingua franca yang sama. Seterus dive in pada buku ni. Dalam jilid 1, kalau anda nak tengok, ini adalah contoh travelog dia seperti mana travelog lain. Dia menceritakan tempat yang Hamka lalui dan sedikit observation. Observation yang lebih detail, pandangan yang lebih detail tentang kehidupan rakyat Amerika ada dalam jilid 2. Dalam jilid 1 ni ada tapi tak banyak. Tapi saya rasa cukup. Dia just nice. Dia tak macam kalau orang yang suka buku yang ringan, buku ini pun boleh dikira sebagai buku yang ringan. Dia tak terlampau berat walaupun ditulis oleh seorang ulama. Dan saya rasa buku ini juga merubah persepsi saya. Bahawa saya ingat Hamka ni adalah seorang ulama yang tua. Dia dah meninggal, tapi maksudnya dia adalah seorang ulama tradisional. Tidak, sama sekali tidak. Daripada buku ni jelas Hamka patutlah beliau adalah seorang karyawan, beliau adalah sastrawan, di samping beliau juga merupakan seorang agamawan. Sebab dalam buku ni menunjukkan bahawa beliau ada sense of humor, beliau adaptable, beliau ni macam, kita boleh cakap kalau zaman ni, seorang yang profesional tetapi dia ada pegangan agama yang kuat. Jadi dia bukanlah seorang yang ustaz totok ataupun ustaz pure yang jumut, tidak. Tidak sama sekali. So memang wow, hebat. Dalam mula-mula, dalam bab-bab awal juga, dia berikan 3 sebab kenapa dia nak pergi ke Amerika. Nak lihat apa yang ada di United States. Beliau dah pernah pergi, dah pernah tinggal di Arab Saudi. Jadi beliau pergi ke Amerika ni, antaranya adalah untuk mengenali diri, dan dia ada 3 sebab. Sebab yang ketiga, mengenali diri. Yang kedua, dia nak tengok di manakah kedudukan Indonesia dalam dunia merdeka ni. Macam mana? Dan yang pertama, saya lupa. Okay, anda boleh tengok buku ni lah. Saya nampak juga trending dalam buku ni bahawa Hamka ni dia memang sukakan ilmu. Dia cintakan ilmu. Dia bagi banyak tempat. Okay, contohnya kat Hollywood berapa minggu, dekat New York duduk berapa minggu, dekat Washington berapa minggu. Tapi setiap tempat yang dia lawatnya, mesti dia pergi, dia akan singgah ke universiti yang popular, yang besar dekat negeri tu. Jadi
setiap tempat dia pergi mesti dia singgah universiti. Sebab dia nak jumpa dengan fakultinya, nak jumpa, ataupun kalau tak pergi jumpa dengan orangnya, dia akan tengok, dia nak ambil aura universiti tu. Jelas dekat sini, beliau merupakan seorang yang cintakan ilmu. Dan satu lagi, so far dalam travelog ni, beliau berkongsi pengalaman manis lah. Secara generalnya, beliau memang dilayan dengan sangat baik di Amerika. Dan beliau memang admire kecanggihan teknologi di Amerika Syarikat. Saya nak bawa satu anekdot. Okey, anekdot ni, Hamka dibawa ke satu ladang milik orang Mormon. Orang Mormon ni adalah satu jenis agama di Amerika. Agama dia pelik sikit untuk orang Amerika. Dia bukan Kristian juga. Dia antara agama yang membenarkan poligami. Selain daripada Islam. Dekat situ, orang Mormon tu, dia ada teknologi waktu tu. Dia akan ambil sperma daripada lembu jantan yang power, yang baka bagus. Kemudian dia akan hantar ke tempat-tempat lain, ke negeri-negeri lain. Dan dia akan gunakan sperma lembu jantan yang baka bagus tadi untuk mengandungkan lembu-lembu betina dekat tempat tu. Jadi ini telah menimbulkan macam persoalan. Dan orang pun banyak tanya, kalau kita boleh buat macam tu dekat lembu, macam mana nak halang daripada dia buat dekat manusia? Okay, itu kalau dari segi kita Islam lah kan. Dan bahkan Hamka pun ada ditanya soalan sama waktu dia di Indonesia. Bila dia pergi ke tempat Mormon tu, dia tanyalah dekat orang Mormon tu, apa jaminan kalau kita buat macam ni dekat lembu, benda tu tak akan dibuat dekat manusia? Lepas tu Mormon tu tanya dengan hairan. Sebab dia macam tak terfikir soalan tu. Boleh dia tanya. Dan tak pernah terfikir soalan tu. Itu dia cakap, saya rasa tu tak akan terjadi, Mormon tu cakap. Sebab dekat Amerika ni pun, kita tak terfikir nak buat macam tu. Dan confirm tak akan buat macam tu. Dia cakap, tak terfikir ada orang sanggup buat macam tu. Lepas tu dia cakap dekat Amerika, dekat negara tuan juga, sudah tentu orang lebih beragama. Dan tentulah tidak akan buat begitu. Betul tak? Jadi Hamka pun senyum sajalah kan. Sebab orang Amerika cakap macam tu kat dia. Sebab of course kita negara Islam benda-benda tu lagilah haram dekat apa kita nak buat kan. Jadi bila orang Amerika sendiri cakap dia tak terfikir, kita boleh terfikir pula. Jadi macam kat situ jadi macam amusing lah kan, untuk Hamka dan juga orang Amerika tu dia tak tahu. Hamka cover lah. Hamka cakap of course sudah tentu. Saya cuma takut orang komunis yang akan buat. Orang komunis tu negara komunis macam China macam tu lah kan. Itu anekdot yang saya nak kongsi daripada buku ni. Satu, ada banyak anekdot lain. Ini adalah travelog yang seperti mana travelog pada hari ni. Dia cerita tempat apa dia pergi, apa yang menarik dekat tempat tu. Cuma yang tak ada kos-kos lah. Ada kos dia sebut sikit-sikit, tapi kos tu dah tak relevan lah. Sebab ini terjadi pada tahun 1952. Jadi sudah tentulah sekarang kos ni jauh berbeza. Tetapi kalau anda nak tengok kenapa Hamka cakap Hollywood tu lebih enak untuk dilihat daripada dilihat dalam filem daripada dilihat dekat tempat asalnya Hollywood, bandar Hollywood tu sendiri. Kalau anda nak tahu cerita tu dan banyak lagi cerita-cerita lain, pemerhatian lain yang menarik dan tidak jambul, tidak membosankan, dapatkan buku 4 bulan di Amerika. Untuk buku 4 bulan di Amerika tulisan Hamka ini, saya beri 7/10. Sampai jumpa lagi dalam episod akan datang. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe. Dan tinggalkan feedback anda kalau anda pernah membaca buku ini. Ataupun kalau anda ada buku-buku lain yang nak saya review selepas ini. Assalamualaikum.